Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga semua dalam keadaan sehat hendaknya. Baiklah, hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita untuk tajuk yang baru, iaitu kita akan belajar hari ini tema 6, alam sekitar dan teknologi hijau. Alam sekitar ini adalah alam yang berada di sekeliling kita lah. Contohnya pokok-pokok, hutan, laut, ikan-ikan di laut, haiwan-haiwan liar. Itu semua adalah alam sekitar di sekeliling kita. Jadi kalau kita tengok buku teks muka surat 21, banyak menceritakan atau gambar tentang alam sekitar. Alam sekitar dan teknologi hijau. Teknologi hijau ini adalah satu teknologi yang dibangunkan tanpa meninggalkan kesan kepada alam sekitar kita. Dan di samping itu, teknologi ini akan lebih membangunkan atau lebih meningkatkan alam sekitar yang ada di sekeliling kita lah, di samping dapat mengelakkan berlakunya pencemaran. Jadi kalau kita tengok dekat sini, gambar yang pertama alam yang mesra. Alam yang mesra maksudnya alam yang hijau, alam yang sentiasa menyenangkan kita manusia. Yang kedua, alam bersih, kehidupan sejahtera. Bermaksud bila alam sekitar kita bersih, pokok banyak, pokok tumbuh dengan segar, kehidupan kita akan sejahtera. Sebab apa? Pokok ini dia mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu kita akan sedut. Dan ketiga, teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup. Dengan adanya teknologi, kita boleh tanam pokok, kita boleh tanam sayur-sayuran, kita boleh tanam buah-buahan dengan pelbagai cara. Contoh teknik hidroponik. Macam lagi lah. Itu pentingnya teknologi dan kaitannya dengan alam sekitar. Kita tengok pula muka surat 22, unit 16, Alamku Sayang. Hari ini kita fokus kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Dan kita tengok tajuknya, pokok pembersih udara. Maksudnya kat sini, pokok-pokok yang kita tanam, pokok-pokok bunga yang ibu kita tanam di luar rumah atau di dalam rumah atau di belakang rumah, mereka itu bertindak sebagai pembersih udara. Macam mana mereka membersihkan udara? Di mana karbon dioksida yang kita hembus keluar akan disedut oleh pokok, dan pokok akan mengeluarkan oksigen untuk manusia, untuk kita hirup lah. Tanpa oksigen manusia takkan hidup. Mari kita lihat dialog yang terdapat dalam buku teks muka surat 22. Baca sama-sama dengan cikgu. Alice, tolong ibu tolak kereta sorong ini ke belakang rumah. Jadi apa respon Alice? Baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Jadi jawab ibu, pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu berterbangan. Minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Jadi apa Alice nak jawab? Ibunya minta tolak dengan berhati-hati. Jadi nak jawab macam mana? Murid tahu tak cara nak jawab? Jadi apa kita nak jawab? Cikgu tulis bagi contoh lah. Apa kita boleh jawab ialah, baiklah ibu, Alice akan bawa pokok ini di belakang rumah. Itu saja. Mudah kan? Jadi murid-murid, ini adalah salah satu contoh cara untuk memberi respon atau menjawab soalan yang diberikan. Baiklah ibu, Alice akan bawa pokok-pokok ini di belakang rumah atau ke belakang rumah. Jadi kita lihat pula situasi seterusnya, situasi di belakang rumah Alice. Jadi kat sini kita tengok soalan Alice kepada ibunya. Bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Bolehkah? Maknanya Alice meminta. Membuat satu permintaan supaya ibunya menerangkan atau memberitahu nama pokok-pokok ini. Jadi apa nak jawab? Apa ibunya nak jawab? Pertama sekali dia mesti jawab, bila dia tanya bolehkah,
Mesti jawab dengan boleh Alice, nama pokok ini ialah, murid-murid tengok. Nama pokok ini ialah yang pertama, ibunya tunjuk nama pokok ini ialah pokok parma. Lepas tu, itu pula pokok bunga ros. Ini pula pokok bunga kertas. Akhir sekali, ini pokok keladi. Macam itulah cara nak respon. Okey, tengok contoh cikgu tulis. Nama pokok ini ialah pokok palma. Ini pula pokok bunga ros. Itu pula pokok bunga kertas. Manakala ini pokok keladi. Macam tu nak jawab. Okey, boleh nampak tak murid-murid? Okey, boleh nampak Okey, ini contoh ayatnya. Okey. Jadi lihat pula apa ibunya jawab. Harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Jadi Alice nak jawab apa? Murid-murid. Alice akan jawab macam mana? Baiklah ibu, titik. Alice akan ambil balik ayat ibu ni. Susun pokok ini di tepi pagar. Mudah kan? Okey, mudah je nak jawab. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid pun bolehlah respon terhadap permintaan. Sekiranya ibu atau ayah minta tolong, responlah dengan cara yang begini. Okey, responlah dengan cara yang baik. Okey. Jadi jom kita ke aktiviti seterusnya. Kita akan gunakan buku aktiviti muka surat 25. Okey, buka sekarang buku aktiviti PM Jilid 2, muka surat 25. Okey. Tajuknya Alamku Sayang. Okey, arahan dengar, berikan respon dan tulis. Okey, murid-murid. Tajuknya hindarkan bau. Hindarkan maksudnya cegah. Okey, kita tak nak benda tu. Okey, cegahlah, hindar. Kita elakkan. Elakkan bau. Maknanya kita tak naklah bau. Bau apa? Jom kita tengok. Okey, kita tengok dialog Dahlia dengan ibunya. Okey, kita lihat. Dahlia, tolong ikat plastik sampah ini sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Apa Dahlia nak jawab? Jadi apabila ibu minta tolong atau seseorang minta tolong, kita akan jawab, baiklah ibu, saya akan ambil balik ayat ni. Ambil balik ayat permintaan ibu tu. Saya akan ikat plastik sampah ini sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Okay, saya akan ikat plastik sampah ini sebelum. Okey, ini contoh. Okey. Dah ya murid-murid? Okey, seterusnya. Ikat kemas-kemas dan tutup tong sampah itu. Okay, jadi ada satu ruang jawapan kat atas tu. Kalau tidak, sampah itu akan berbau busuk. Benarkah ibu? Jadi apa kita nak jawab? Apa kita nak tulis? Ikat kemas-kemas dan tutup tong sampah itu. Okay. Kat sini kita nak tulis apa jawapan kita? Kalau tidak, sampah akan berbau busuk. Benarkah ibu? Okay, jadi ikat kemas-kemas. Ibunya memberi satu arahan lah. Ikat kemas-kemas dan tutup tong sampah itu. Jadi apa respon Dahlia? Okay, mudah je. Jawab baiklah ibu. Okey, baiklah ibu. Kalau tidak, sampah itu akan berbau busuk. Benarkah ibu? Dahlia pula tanya, benarkah ibu? Jadi kita nak jawab, okey, tengok apa respon ibu. Ya Dahlia, mari kita tanam sisa makanan ini pula. Jadi Dahlia nak jawab apa? Baik, ibu. Mari kita tanam sisa makanan tersebut. Kita jawab macam itulah. Mari kita tanam sisa makanan tersebut. Mengapakah sisa makanan ini ditanam ibu? Okey. Dahlia bertanya kepada ibunya, mengapa sisa makanan ini perlu ditanam? Jika ditanam, ibunya jawab,
sisa ini akan terurai menjadi baja untuk tumbuhan. Oh begitu. Terima kasih atas maklumat itu Ibu. Itu respon Dahlia. Okey murid-murid. Tengok sisa makanan ini akan terurai menjadi baja. Inilah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Sisa makanan, bayangkan sisa makanan boleh menjadi baja dan dia adalah mesra kepada alam sekitar berbanding kita gunakan baja-baja kimia yang akan merosakkan alam sekitar. Okey, baiklah. Rasanya kita sudah berjaya melengkapkan aktiviti kita hari ini. Jadi murid-murid ada tak soalan nak tanya? Jika ada soalan nak tanya, jangan lupa komen di YouTube Cikgu di video di ruang komen di bawah. Jika ada soalan, jika tak ada soalan, kita tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini, setakat hari ini. Nanti kita akan sambung lagi pada hari berikutnya. Dan Cikgu minta murid-murid jangan lupa subscribe, like, komen dan share di ruangan YouTube Cikgu sebagai tanda sokongan lah. Dan insyaAllah Cikgu akan teruskan isi kandungan yang berkaitan dengan pelajaran BM tahun 2 ini. Sekian saja daripada Cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.